anak-anak buat kelas? Okey. Okey ya? Ya. Okey Miping, so pagi ni kita akan buat kelas. Lebih kurang 2 jam lah kalau ikut dalam jadual saya tu. Kan? Awak jadual awak dapat tak? Tidak. Cik awak tak pergi jadual lah? Macam saya tidak dapat jadual begitu. Okey. So kita akan masuk terus dalam kita punya topik lah, perbincangan lah. So kita tak payah buang masa lah. Okey, awak sihat lah? Sehat. Okey, nampak awak punya ni? Nampak. Screen. Okey Miping, so kamu punya subjek di UN 10062, kamu punya kursus, dia punya kod asas pengajian moral, program DJS. So program kamu lah DJS. Okey? Okey, sebelum kita masuk topik, saya nak kamu dengar dulu video tersebut. So kamu buat rumusan sikit pada video tu, boleh? Okey. Okey. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Minta maaf lah dia bahasa Indonesia. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya muncul di perjalanan saya. Paling gue jemputnya telat lagi. Dan ibu harus gimana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? Apa tuh punya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? Iksan, aku sebel banget sama mama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Misalnya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Mana kek? Kamu sih adik punya pacar baru? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Kok ini belum dibenerin? Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok kamu on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Tuh, kok malah dipoto. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa. Ya, walaupun saya hanya seorang supir.
Okey, Miping. Miping. Ya. Okey, apa yang rumusan yang awak dapat daripada video tersebut? Kisah sebuah keluarga yang kaya raya. Lepas tu dia tidak ada masa untuk dia punya own family. Jadi dia punya driver ada itu idea untuk kasih macam surprise untuk dia punya ahli keluarga supaya dia orang punya hubungan lagi rapat begitu. Okey. So apa kaitan dia dengan moral yang awak belajar? Kasih sayang sebuah keluarga tidak pernah putus. Biarpun macam dorang mama sama bapa dia tidak pernah layan anak dia, lepas tu dia punya isteri ingat laki dia cheat begitu. Lepas tu itu lelaki pun terlampau busy dengan work dia begitu. Lepas tu even semua dorang sudah throw begitu, lepas kena macam sudah Okey, terus? Sudah? hubungan kekeluargaan yang tidak pernah putus lah begitu. Okey. Okey, so daripada video tersebut, so hari ni kita nak belajar tentang peraturan moral dan juga adat. Yang lepas kita belajar apa yang lepas? Yang lepas kita dah belajar tentang moral, benar, akhlak, konsep baik, okey, benar dan patut, penyataan normatif dan deskriptif. Okey, ini sambungan daripada tajuk tersebut lah. Okey, so kita dah tahu benda sebenar yang kita nak kena buat, benda yang patut kita nak kena buat, benda yang baik kita nak kena buat. So kita dah tahu makna moral, kita dah tahu makna etika, kita dah tahu makna akhlak, kan? So kita dah tahu normatif dan juga deskriptif. Penyataan normatif dan juga deskriptif. So hari ni kita akan masuk tentang peraturan moral dan juga adat. So peraturan-peraturan yang terdapat di dalam moral dan juga adat yang kita boleh gunakan untuk mewujudkan tingkah laku yang bermoral lah, etika dan juga berakhlak berdasarkan peraturan moral dan juga adat. Okey, Miping boleh ya? Boleh? Dah makan belum? Sudah. Sudah makan? Belum. Siapa masak hari ni? Mamak masak ah? Saya di rumah sewa. Oh, awak di rumah sewa? Ya. Oh, dengan rumah mamak jauh? Jauh. Oh, sekarang ni awak rumah sewa dekat mana? Di atas kedai. Oh, di Kuching ah? Di Kota Kinabalu. Oh, awak Sabah Ya, Sabah. Oh, Kota Kinabalu. Mamak rumah kat mana? Di Tenom. Oh, tu. Berapa jam mau pergi? 3 jam. Oh, jauh juga. Okey. So, kita akan belajar dua benda. Yang pertama, peraturan moral dan juga peraturan adat. Okey. Yang kita belajar yang lepas, moral tu apa maksud dia? Moral. Sekejap, Pak Ustaz. Apa yang awak tahu tentang moral ni? Dia ialah perkataan mores, berasal dari Yunani, lepas tu berkait rapat dengan merendah diri, baik hati. So senang cerita, tindakan ataupun tingkah laku yang apa? Yang baik, yang bermoral, yang menuruti undang-undang, yang menuruti adat tata susila, kan? Ya. Okey. So kita akan masuk peraturan moral yang pertama. Baca Bimbing.
Peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul atau salah berkait dengan tabiat serta tingkah laku manusia. Peraturan moral juga selari dengan undang-undang yang sistematik bagi mencapai maklumat terbaik dan unggul kepada masyarakat. Okey, so yang ni kita faham. Awak faham apa tentang ni? Um, pe, pe, perlakuan yang tidak menyalahi undang-undang untuk kasih stabil masyarakat supaya hidup lagi harmoni dan aman Okey. damai. Okey. Okey, saya nak tanya awak lah berdasarkan awak bekerja kan? Ya. Okey. Kita nak guna dalam pekerjaan kita tentang peraturan moral ni, kita nak guna dalam pekerjaan kita. So macam mana kita nak guna dia? Awak sebagai pekerja. Saya sebagai cashier, saya perlu amanah. Saya yang pegang itu semua duit. Saya tahu semua kata laluan syarikat. Jadi saya tidak boleh kasih tahu dengan orang luar. Saya perlu berintegriti. Yang paling penting saya perlu bekerja sama dengan saya punya tim pasukan, saya punya shift untuk bahagian malam begitu. Bagus. Bagus awak ni. Boleh dapat A ni dengan saya ni. Okey. So, peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul atau salah berkaitan dengan tabiat serta tingkah laku manusia. So, peraturan moral ni ialah satu timbangan kepada kita untuk kita justifikasikan benda tu betul ataupun salah sebelum kita ambil tindakan. Okey. So, pertimbangan kita kena guna peraturan moral ni sebelum kita ambil tindakan sesuatu perlakuan kita lah. Boleh? Boleh? Jangan kita buat dulu baru kita guna peraturan moral. Itu kita dah gagal. Kita guna sebelum kita buat suatu benda. Macam awak kata tadi lah. Sebelum awak bekerja, awak dah tahu tentang peraturan-peraturan sebagai cashier. Awak cashier kan? Ya. Itu yang kita nak kena tahu. Macam tu juga kalau nanti awak masuk dalam company, awak LI di satu company gas, oil and gas kan. Awak masuk bekerja nanti, bila awak dah tamat nanti kan, kita kena ambil tahu dulu peraturan-peraturan yang ada dalam sesebuah company tersebut. Sebab dia pun adalah salah satu peraturan yang ditetapkan, dinamakan sebagai peraturan moral. Sebab apa? Sebab dia nak menjamin kesejahteraan, sistematik dan juga undang-undang yang ada dalam company tersebut. So kita kena patuh macam awak sekarang lah. Kan? Okey, boleh? Boleh. N. Saya panggil N lah. Payah nak sebut meeting. N. N boleh kan N? Boleh. Okey. Kemudian, okey, teruskan lagi. Baca. Peraturan moral bersifat autonomi dan bersifat rasional. Manusia memang berminat memikirkan tingkah laku sendiri dan orang lain serta membuat perbandingan terhadap tingkah laku tersebut. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai tingkah laku tersebut akan berubah mengikut kerasionalan manusia. Okey, apa yang awak faham? Awak tu urang kat saya. Ustaz, saya tidak faham yang autonomi tu, saya faham yang rasional tu. Kalau rasional tu, kalau macam kalau sekarang saya marah begitu, manusia tidak dapat berfikir secara rasional kalau mereka dalam keadaan yang di tekanan yang sangat tinggi begitu. Dorang itulah ada kes-kes yang macam accident begitu, sebab kalau dorang marah, dorang driving, lepas tu dorang injak minyak begitu. Dorang tidak sudah mau fikir selamatkah tidak selamatkah begitu. So rasional ni maksud apa? Tingkat pemikiran manusia. Tingkat pemikiran manusia satu timbangan untuk kita buat satu tindakan yang baik. Yang rasional lah. Maksudnya rasional ni benda-benda yang baik lah, kita buat tindakan-tindakan yang baik. Macam awak kata tadi lah, kalau tengah marah tu kan, kalau boleh duduk relax dulu.
Jangan terus buat apa itu, buat ini. Kalau buat kereta nanti takut dia tekan minyak terus macam awak kata tadi kan. Ya. Autonomi, apa maksud autonomi? Saya tidak faham Ustaz. Saya tidak faham. Autonomi ni kuasa lah, macam kuasa. So berdasarkan sifat autonomi yang dia ada, so kalau macam awak lah, awak pergi satu kedai, awak nak beli barang, asalnya awak nak beli, katalah awak nak beli barang makeup awak. Kan? Ya. Awak nak beli lipstick, contoh. Tiba-tiba awak pergi dekat sana, bukan setakat ada lipstick, awak jumpa tengok, oh ada barang lagi menarik. Contoh awak punya, apa nama yang merah pipi tu, contoh. Oh ya. Okey, awak nak beli benda tu. Kan? Ya. Asalnya awak tak nak beli. Tapi awak nak beli benda tu, kemudian dalam diri awak ni, nantilah. Tapi nak beli juga benda tu. Tapi awak beli. Itu dia panggil autonomi dia. Autonomi awak ada. Kuasa untuk menentukan suatu tingkah laku awak tu. Okey, boleh faham? Boleh. Sekarang ni awak duduk di rumah sewa. Okey. Pagi ni awak cuti, awak tak kerja lagi kan? So, lepas kelas ni, sama ada awak nak tidur berehat tidur ataupun awak nak pergi makan, contoh. Awak nak tidur dulu. Itu dia panggil autonomi. Awak boleh menentukan apa tindakan awak selepas itu. Faham? Faham. Jadi tak ada orang lain boleh kacau awak punya tindakan tersebut, keputusan tindakan awak tu. Boleh faham tak? Boleh. Itu dia panggil autonomi. Sama juga awak pernah dengar daerah autonomi. Pemerintahan autonomi pernah lah. Pemerintahan autonomi. Apa maksud pemerintahan autonomi? Dia ada kuasa dia yang tersendiri yang boleh dia guna untuk menentukan pemerintahan dia. So dia tak ada ikatan dengan kuasa-kuasa lain. Itu maksud dia. Boleh faham? Macam tu juga autonomi, sifat autonomi yang ada dalam diri kita. So kita yang kena menentukan. Tapi autonomi yang kita ada, kita kena bersifat rasional juga. Sebab tak semestinya semua autonomi yang kita ada tu kita fikir dengan positif. Kita buat keputusan dengan positif. Kadang-kadang kita buat keputusan kalau kita tak ada duit, dua perkara je. Pinjam atau mencuri. Betul? Betul. So autonomi dia pilih mencuri sebab dia kata tu lagi senang. So bermoral lah kat situ. Tak bermoral. Sebab itu kita kena tambah lagi bersifat rasional daripada autonomi yang kita buat keputusan tu. Boleh faham? Ya, faham. Okey, apa lagi awak faham tentang ni? Autonomi. Manusia memang berminat untuk memikirkan tingkah laku sendiri dan orang lain serta buat perbandingan terhadap tingkah laku tersebut. Apa maksud dia? Diri awak dengan kawan awak, apa perbandingan yang awak buat? Apa perbandingan? Contohlah, perempuan ni dia suka cantik. Betul? Ya. Okey, awak tengok kawan awak, lagi cantik. Ada tak macam tu perasaan awak? Lepas tu jealous begitu. Okey. Itu dia panggil perbandingan. Memikirkan tingkah laku dia sendiri dan orang lain. Dia tengok orang tu cantik, dia pun pakai. Dia tengok, baju macam ni lagi cantik. So dia pun cari juga baju yang macam tu. Contoh. Tu, dia tengok orang lain dan dia pun buat tingkah laku tu berdasarkan orang lain. Itu faham maksud dia? Okey. Macam saya kata tadi, lipstick, contohlah lipstick warna merah, pink. Nama awak pun pink, pakai pink contoh. Kan? Tiba-tiba apa nama awak tengok kawan awak pakai pink, lagi lawa. So besok tu awak pun tukar warna pink. Itu berdasarkan orang lain. Boleh faham? Boleh.
So dekat sini pun dia kena ada pertimbangan berdasarkan peraturan moral. So kita tengok orang lain yang rasional lah, perbuatan-perbuatan yang rasional. Contoh kawan kita belajar pandai, kita pun nak jadi macam dia juga belajar pandai. Itu. Dan kita banding dengan dia, kita saing dengan dia. Kita nak pandai lagi lebih daripada dia. Itu dimaksudkan di sini. Boleh faham? Boleh. Kalau dalam pekerjaan, kamu tengok ada kawan tu memang bos kamu suka betul dengan dia sebab dia rajin bekerja. So apa tindakan yang kamu nak kena buat? Kalau yang tidak rasional, kasih backstep dia. Macam dia buat itu lepas tu kasih rosak begitu. Kalau tindakan rasional. Okey, itu yang tak rasional. Yang bukan peraturan moral, betul? Ya. Okey, kalau ikut peraturan moral macam mana awak nak buat? Bersaing dengan dia dengan lebih sehat. Macam dia buat yang itu, buat lagi yang terbaik supaya bos tengok diri pekerja, diri kau begitu. Jadikan dia sebagai role sebagai role model. Itu tindakan yang sepatutnya. Okey. So awak faham kat sini? Faham. Ada apa-apa awak nak tanya tentang ni? Ada apa-apa nak tanya saya tentang ni? Tiada. Tiada, faham Faham. Okey, seterusnya. Okey, boleh baca? Antara ciri peraturan moral ialah berbeza mengikut budaya berubah. Ciptaan manusia tiada pengasas hak masyarakat dan bukan bersifat individu, serta tidak boleh dikenakan hukuman melarikan ianya bercanggah dengan undang-undang. Selain itu, tahap kepatuhan dan penghayatan peraturan moral adalah berbeza-beza mengikut tahap umur, jantina, persepsi, keinginan dan matlamat seseorang. Okey. Apa yang awak faham? Kan nak saya cerita dulu? Kalau ikut budaya, setiap orang punya peraturan moral begitu, dia ada lain-lain begitu. Macam kalau dalam Cina makan tiada boleh ada bunyi sama itu chopstick, dia tidak boleh. Awak makan dengan chopstick Mepeng? Hello? Macam Mepeng? macam makan orang. Awak makan dengan chopstick tu Tak dengar. Hello? Putus. Ya. Nanti awak boleh ajar saya makan gitu. Boleh. Nanti awak masuk IKM awak ajar saya. Boleh Boleh. Okey. So saya bagi satu contoh, awak cuba fikir dan awak uraikan. Sekarang ni awak kerja dengan Petronas, betul? Betul. Petronas Petronas Pump. Okey. Ya. Katalah 2-3 hari lagi awak tukar pekerjaan, pergi pula dekat Petron Pump. Dekat situ ada tak perbezaan undang-undang? Kalau ikut logik awak lah. Hello? Miping? Ya Ustaz. Lain tak okey Ya, sikit. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni awak kerja Petronas, betul? Betul. Kata 2-3 hari lagi awak tukar kerja pergi Petron. Okey. Apa perbezaan peraturan moral yang ada dekat situ? Cuba awak bayangkan, awak cerita kat saya. Macam saya sudah tahu rahsia company Petronas begitu. Jadi saya tidak boleh kasih bocor sama Petron begitu. Saya sudah tahu susun atur Petronas begitu. Okey, itu perbezaan dia.
Okey, betul. Ya. Satu lagi, apa perbezaan yang paling mudah awak boleh nampak dalam peraturan? Antaranya pakaian awak, betul? Ya. Sekarang ni awak kerja dengan Petronas, awak kena pakai baju Baju Petronas. Petronas. Awak tukar nanti dengan Petronas, baju Petronas tu awak boleh pakai lagi tak? Oh, tidak boleh. Tak boleh, mesti awak pakai baju Petron punya. Petron. Betul. Itu perbezaan peraturan moral. Dia mengikut budaya, organisasi, satu-satu masyarakat, satu-satu. Kalau kat sini dia tulis jantina pun ada peranan dia. Persepsi pun ada peranan dia. Keinginan pun ada peranan dia. Itu dia panggil peraturan moral. Contoh jantina. Awak perempuan, awak pakai pakaian perempuan, betul? Ya. Katalah saya pakai pakaian awak. Awak rasa pelik? Apa Ustaz? Pakaian perempuan tu, saya pakai. Awak rasa pelik? Ya. Mesti pelik lah, contoh kan. Sebab awak mesti kata, ustaz ni pondan ke? Kan? Ya. Jadi tak sesuai. So pakaian mengikut jantina ni, peraturan moral dia, pakaian perempuan secara perempuan, lelaki secara lelaki. Itu dia kata mengikut jantina. Okey. Satu lagi jantina lelaki. Lelaki kita faham dia apa? Keras. Betul. Suara pun keras. Tiba-tiba awak dapat kawan lelaki lembut, suara macam perempuan. Kita rasa lain, betul? Betul. Itu dia punya perbezaan dia peraturan moral mengikut dalam masyarakat. Jadi umur pun sama, umur mamak kamu dengan kamu ada perbezaan. Ada pandangan yang dia cakap kat kita tak boleh terima, betul? Betul. Ada yang dia cakap kita boleh terima. Itu mengikut peraturan moral berdasarkan keinginan dan matlamat seseorang. Okey. Boleh? Awak masuk IKM Boleh. sendiri ke mak ayah kamu yang suruh? UPU. Awak isi sendiri kat UPU? Iya. Memang nak belajar di IKM lah, kemahiran lah. Tidak, saya dapat 2. Sebenarnya jadi guru bahasa Melayu di sekolah Tamil sama engineering gas and oil. Saya pilih engineering gas and oil sebab India macam dia ganas. Nanti saya takut saya kena pukul kalau saya di sekolah India. Itu persepsi tu. Okey. Awak dah bagi contoh tu kan, sekolah India. Ya. Okey, apa peraturan moral yang awak nak guna kat situ? Kalau lah awak jadi cikgu sekolah India. Berbagus-baguslah sama dia orang. Berbagus-bagus. Itu maksudnya awak dah pandai menyesuaikan diri lah. Maksudnya awak dah tahu. Kalau sini, dia cerita dia macam ni. Ni N. Kita, nanti mungkin awak berhijrah daripada Kota Kinabalu ke Johor kan. Untuk belajar di IKM kan. So, suasana tak sama dengan di Johor. Betul? Makan tak sama. Antaranya yang paling sekali makan lah. Makan Kinabalu lain, dekat sini lain. Sini nasi ambang, kat sana tak ada nasi ambang, betul? Jadi awak sesuaikan keadaan awak tu dengan situasi yang ada di situ. Keadaan lingkungan di situ. Contoh, kalau awak nak ni dengan kawan-kawan awak, awak kena sesuaikan dengan kawan-kawan awak perempuan yang ada dekat sini. Okey, awak kena belajar-belajar. Mungkin sikit-sikit bahasa Johor. Betul? Makan makanan Johor. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam tu supaya kita tak kekok. Macam tu juga nanti awak pergi dalam industri. Awak bekerja nanti. Kita kena sesuaikan diri kita. Contoh, pukul 8 kita kena masuk kerja. Betul? Miping? Miping? Pukul 8 kita kena masuk kerja, sampai pukul 5 petang baru kita balik. So sebelum ni kita selalu bangun lewat pukul 10, pukul 11, pukul ni contoh saya bagi.
Tiba-tiba hari tu awak kena sesuaikan diri dengan keadaan tempat pekerjaan awak. Pukul 8 awak kena masuk kerja dah. Itu kita kena menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ni yang kata di sini ni. Okey? Kemudian kata mengikut budaya, Okay. berubah-ubah, ciptaan manusia tiada pengasas. Hak masyarakat dan bukan bersifat individu serta tidak boleh dikenakan hukuman melainkan ianya bercanggah dengan undang-undang. Apa nama? Ada budaya setengah masyarakat yang buat di Sabah, ada yang tak buat di sini. Betul? Awak datang buat di sini, Betul. orang tengok lain, bercanggah dengan masyarakat di situ. Tapi boleh tak kena tindakan undang-undang kat situ? Tak boleh. Sebab itu budaya awak, kecuali awak buat suatu benda yang bercanggah dengan undang-undang negara ataupun negeri yang awak duduk tu. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh faham Okey, kita pergi seterusnya. Prinsip aturan moral. Ada berapa prinsip aturan moral? Miping? Ada 6. Ada 6. Tengok betul-betul ada berapa? Ada 3 Miping. Oh, Awak tengok kotak iya. Okey, yang pertama apa? Autonomi. Okey, yang kedua keadilan, yang ketiga Altruisme. altruism. Okey, altruism. Okey. Boleh So 3 benda dalam prinsip aturan moral. So tadi kita dah cerita kan aturan moral tu apa dia, peraturan moral tu apa dia. Mesti berdasarkan satu masyarakat, pertimbangan, kehendak individu yang berasaskan autonomi, yang berasaskan bersifat rasional. Betul? Betul. So dalam apa yang kita cerita tadi ni, dia ada prinsip dia. So ada 3 prinsip yang kita nak kena ada suatu sebelum kita mempertimbangkan sesuatu berdasarkan peraturan moral. Okay, so kita go by one by one. Okay, autonomi. Okay, boleh baca? Ya, pertimbangan serta kebebasan dalam memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan atau sebaliknya. Lagi? Membenarkan seseorang individu tersebut untuk bebas membuat apa yang diinginkan atau memberi sebab-sebab tertentu jika seseorang itu dihalang daripada melakukan apa yang dirasakannya baik. Lagi? Tidak merangkumi perkara-perkara yang boleh meruntuhkan atau memusnahkan kebajikan orang lain. Okay. So, apa yang awak faham daripada autonomi ni? Apa yang awak faham? Autonomi ialah kuasa pilihan manusia. Kuasa pilihan Sama ada manusia. dia mau bertindak atau macam mana yang dia suka. Tapi yang penting tidak menyalahi undang-undang. Betul. Okey, Miping. So, yang autonomi ni dia pertama dia kata apa? Pertimbangan serta kebebasan dalam memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau sebaliknya. So, manusia tu ada kuasa dia. Dia ada kebebasan untuk menentukan hak dia. Betul? Betul. Awak nak beli, nanti awak okey, katalah satu hari nanti awak nak kahwin. So, awak ada hak untuk memilih calon suami awak. Betul? Betul. Okey, nanti bila awak dah kahwin nanti ataupun awak dah bekerja, awak ada hak untuk beli rumah di mana-mana. Betul? Betul. Awak ada hak untuk beli kereta yang awak suka. Kan? Tapi semua benda tu kita kena ada pertimbangan rasional. Betul?
Kalau kita Betul. beli kereta, kita kena pertimbang rasional apa dia. Kita kena ikut bajet yang kita ada, kemampuan kita. Okay? Okay. Awak nak pakai baju apa pun awak nak. So, itu kebebasan. Yang ada itu dimaksudkan autonomi kepada seseorang. Tadi pun saya ada cerita banyak kan tentang autonomi kan. Ada. Kemudian yang kedua, membenarkan seorang individu tersebut untuk bebas untuk membuat apa yang diingin atau memberi sebab-sebab tertentu jika seorang itu dihalang daripada melakukan apa yang dirasakan baik. Dia nak buat satu benda, okey, senang cerita awak dengan mak ayah awak lah. Okey. Awak nak buat satu benda, mak awak, pernah tak mak awak halang satu benda yang awak nak buat? Kalau macam tidak masuk akal, dia halang. Kalau masuk akal, dia tidak halang. Okey, yang tidak masuk akal tu contoh awak boleh bagi kat saya. Contoh, satu contoh apa? Macam macam saya mau pergi bercamping lama-lama begitu di luar sama kawan, terus tidak boleh. Okey, awak rasa waktu tu awak nak pergi berkempen tu awak rasa macam memang dah betul lah awak fikir, betul? Memang betul. Memang dah boleh pergi dah kan? Memang Ya. nak pergi, tak buat salah apa pun, nak pergi berkemping je dengan kawan-kawan, nak sonok-sonok, betul? Ya. Okey, tiba-tiba mak awak halang, betul? Ya. Okey, awak pergi tak waktu tu? Tidak. Sebab apa awak tak pergi? Sebab saya hormat ibu saya. Kalau dia buat keputusan Okey. memang tidak boleh. Apa alasan ibu awak waktu tu? Dia tak bagi awak pergi? Sebab dia tidak kenal kawan-kawan saya. Okey, so antara alasan-alasan ibu awak yang awak dia bagi dekat awak tu, so secara tak langsungnya awak boleh terima, betul? Itu dia panggil pertimbangan-pertimbangan. Sekiranya kita punya kehendak tu dihalang, kebebasan kita tu ditolak. Mesti ada, kita boleh terima dia, mesti berdasarkan pertimbangan. Tadi pertimbangan antaranya awak menghormati ibu awak, betul? Itu yang dimaksudkan autonomi. Autonomi ni boleh kita halang. Tapi kita kena bagi sebab dia kenapa kita tak nak benda tu berlaku. Esok nanti awak jadi mak ke, kan? Awak ada anak ke, ataupun awak ada suami ke, awak ada kawan-kawan, awak tak suka kawan-kawan awak buat benda tu. Awak mesti bagi sebab dia kenapa awak tak suka. Okey eh? Okey. 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 Satu lagi, saya nak awak cerita sikit. Boleh? Awak bekerja dekat Petronas. Boleh? Awak pernah tak satu benda yang awak tak suka buat di Petronas tu? Ada tak? Okey, macam mana awak selesaikan masalah tu? Saya buat autonomi awak, sebagai awak ada autonomi sebagai individu kan. Macam mana awak nak ni dengan bos awak nak tak nak ni benda tu? Macam mana? Dia dapat cakap Ustaz, saya buat saja. Saya buat saja. Oh, buat saja. So awak menerima benda tu lah. Biar saya tak suka, saya buat saja. Awak menerima benda tu lah. Ya. Akhirnya, okey, awak buat akhirnya awak suka tak benda tu? Awak boleh buat tak benda tu? Tidak, boleh buat. So kita terima dengan paksa rela, betul? Ya. So itu pun autonomi kita. So berdasarkan pada kita. Kalau kita tak nak buat benda tu, apa yang kita akan buat? Sama ada berhenti, betul? Ya. Ataupun kita kena marah dengan kita punya bos. So itu dia panggil autonomi. Hak kita yang boleh menentukan. Tak semestinya yang orang punya tu pun kita tak boleh jadikan dia sebagai autonomi pada diri kita. Kita boleh buat juga dengan autonomi yang kita ada. Akhirnya kita boleh buat. Betul? Okey. So kita pergi seterusnya. Keadilan. Melibatkan sebarang perbuatan dan kelakuan adil terhadap diri sendiri dan orang lain
tidak merugikan diri dan orang lain, serta melayan semua orang dengan cara yang saksama tanpa mengira siapa orang itu, merangkumi konsep kesaksamaan atau keseimbangan dalam semua perkara, sebagai contoh dalam pemikiran, percakapan, perasaan, serta perlakuan, merupakan satu piawai yang penting dalam penilaian moral, dan prinsip ini amat berkaitan dengan pemikiran atau pentakulan. Apa maksud pentakulan? Prinsip Kita patuh lah. penaklukan. Ha? Oh, Apa tadi awak kata? menakluk begitu. Maksudnya kita kita penakul ni maksudnya kita kita terima lah macam tu. Kan? Okey. Okey, apa yang awak faham daripada sini? Berdasarkan keadilan, ni pertimbangan kita yang kedua untuk peraturan moral, prinsip dia. Prinsip yang kedua. Apa yang awak faham? Ginilah, berdasarkan benda ni, kita bagi situasi. Boleh? Boleh? Awak nak guna prinsip keadilan ni dalam peraturan moral awak. Dalam diri awak dan kawan lain. So macam mana? Awak tengok kawan awak lain tu lemah dalam kerjaan, selalu kena marah dengan bos awak, selalu kena apa semua kan, kena denda, kena marah, kena amaran. So awak sebagai pekerja cemerlang, okey, so macam mana awak nak guna prinsip keadilan ni untuk kawan awak? Nasihat dia, bawa dia ke jalan yang betul. Lepas tu kasih tahu dia lah macam apa yang perlu dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Okey, ada lagi? Sebagai kawan, kita jadikan diri kita sebagai role model untuk dia. Role model untuk dia supaya dia jadikan kita sebagai contoh. So kita boleh jadi dia punya mentor. Kan? Sentiasa bagi nasihat macam awak kata tadi lah, bagi nasihat, bimbing dia, betulkan dia, ajar dia. Kan? Isu awak nanti satu hari mana nak tahu awak masuk oil and gas, awak jadi boss, manager ataupun supervisor kan, jaga anak-anak buah awak. So awak tengok anak buah awak ni macam mana awak nak tingkatkan motivasi anak buah awak. So awak kena guna benda ni lah, prinsip keadilan, prinsip autonomi tadi. Sebagai autonomi, awak nak jaga anak buah awak macam mana? Awak guna kuasa betul? Ya. Datang lambat, awak marah, contoh. Ataupun awak bagi amaran. Ataupun awak guna budi bicara awak, itu autonomi. Prinsip keadilan apa dia? Awak kena layan anak buah awak tu sama rata. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Awak kena bimbing dia orang. Dia orang naik, maju, awak pun juga pun akan maju. So, manager awak ataupun bos awak akan pandang awak lah. Awak pandai jaga anak buah awak. Betul? Kan? Ya. Itu maksud dia keadilan tu. Okey, seterusnya. Altruism. Okey. Sesuatu sikap atau perbuatan yang menyenangkan orang lain. Apa? Menyenangkan orang lain, okey, memanfaatkan dan prihatin terhadap orang lain. Okey, kemudian Mesti juga bersifat empati, iaitu berkebolehan meletakkan diri dalam kedudukan orang lain, bersifat terbuka dan percaya akan orang lain, serta bertoleransi dan boleh menerima kekurangan orang lain, menimbulkan perasaan simpati, empati, belas kasih, berkemanusiaan dan mengambil berat terhadap kebajikan orang lain lebih dan dari dirinya sendiri. Okey. Awak sebagai manager, so macam mana awak nak bimbing anak buah awak yang bermasalah ni? Awak kena ada apa kalau guna altruism ni? Mesti berlembut lah, tidak boleh terus yang tegur dengan cara yang kasar-kasar begitu. Okey. Kemudian awak kena ada apa lagi? Simpati ataupun
Empati. Dia simpati dengan empati, awak tahu apa beza dia? Dia simpati Simpati itu ni, kita tengok dia kesian, kan? Kita rasa ah nak bantu dia. Dia empati tu lagi dalam daripada tu. Kita tengok kesian, so kita akan follow dia, kita bantu dia, esok kita tengok lagi apa bantuan, kita ni dia, kita cari bantuan kat dia, kita itu, kita ni. Tu, masuk empati, boleh faham? boleh. Dia lagi dalam daripada simpati. Okey. So, dalam selama awak bekerja ni, adalah awak rasa simpati pada kawan awak? Tiada. Okey, kalau awak nak cuti, bukan hari cuti awak. So, kita nak minta tolong daripada kawan kita, betul? Untuk Ya. ganti kita, nanti cuti dia, kita ganti balik. Ya. Okey. So, kita kena guna altruism ni lah. Maksudnya, kita kena bersikap senang dengan dia, sentiasa membantu dia, sentiasa empati dia. Kalau dia minta pertolongan pada kita, kita tolong dia. So, nanti bila suatu hari kita susah, kawan kita boleh tolong kita tak? Boleh. Boleh tolong kita. Ini maksud konsep dia punya peraturan moral ni. So, satu Boleh hari kalau dia boleh Ustaz kalau dia ingat siapa yang tolong dia time susah. Kalau dia lupa susah juga. Betul. Kalau dia lupa, biarlah dia pun kena ada sikap ni lah, altruism ni lah. Kalau dia tak ada peraturan moral lah. Kan? Ya. So, benda ni satu hari nanti dia akan balik pada kita. Sama juga dengan keluarga kita kan. Memang kita marah betul satu hari dengan dia, ada sekali. Kali lagi kita ingat balik dekat dia kan, jasa dia, pengorbanan dia, kan? Macam tu. Mak kita pun kadang-kadang dia marah betul kita. Tapi walaupun dia marah, dia sediakan makanan untuk kita, dia bagi duit kita, dia beli pakaian kita, betul? Itu. Okey. Okey ya? Boleh faham ah? Betul. Sebab tu dia kata kat sini, kalau awak tengok dekat last tu, dia kata perasaan simpati, empati, belas kasihan, berperi kemanusiaan, mengambil berat dan sebagainya. Ni kita kena ada. 3 benda. Yang pertama tadi autonomi, yang kedua keadilan, yang ketiga altruism. Tiga-tiga ni kita kena ada dalam prinsip peraturan moral. Okey, boleh? Boleh. Ada soalan nak tanya? Tiada. Tiada, faham ah? Ya. Hebat awak ni, boleh faham semua ni. Okey. Okey. So, kita nak bincang perkara yang kedua. Yang pertama kita dah selesai peraturan moral tadi. Sekarang ni kita masuk perkara yang kedua, peraturan adat. Adat. Okey. Sebelum kita masuk dalam adat ni, adat tu apa yang awak faham? Warisan turun-temurun dari ahli keluarga. Warisan turun-temurun daripada ahli keluarga. So, kalau dalam Cina tu macam awak aurai kat saya baru ni, apa dia? Yang chopstick tu kan tidak boleh guna. Yang kasih begitu dia, kasih dia berdiri tegak. Kalau kasih dia berdiri tegak, time makan begitu macam makan bersama orang mati begitu. Oh, iya ke? Oh, baru saya tahu. Oh, kalau berdiri tegak tu makan dengan orang mati ya? Ya. Oh, maksudnya kita meraihkan orang mati tu lah. Majlis orang mati lah. Ya, jadi tidak boleh makan begitu. Kalau makan tu chopstick mesti kasih begitu, jatuh dia sikit. Okey, kalau bawa limau tu apa maksud dia bawa limau? Bawa halau benda yang tidak bagus sama bawa nasib bagus juga begitu. Ada dua lah maksud dia? Ya. Bagus dengan tak bagus? Ya. Okey. Satu lagi saya nak tanya awak. Kalau pakaian orang mati Cina, dia warna merah? Tidak boleh warna merah. Oh, itu untuk majlis mati? Itu untuk majlis tahun baru saja. Oh, warna merah untuk tahun baru? Ya, kalau pakai baju warna merah time tahun baru, bawa kekayaan begitu, luck begitu. Oh, maksudnya benda baik lah kalau warna merah ni? Ya, kalau pakai di
orang mati begitu memang sangat tidak bagus lah. Oh. Macam kurang ajar begitu sama keluarga si mati. Yelah, orang kan tengah sedih, tiba-tiba kau pakai benda yang Han. Oh tu, Boleh kalau orang pakai mati warna apa? Warna hitam yang awak tulis kat saya tu. Warna hitam kan? boleh pakai baju putih sama hitam saja. Ataupun color-color yang pudar, awak kata kan? Iya. Okey. Bagus juga belajar dengan awak ni. Okey. Apa nama... Satu lagi saya nak tanya awak lah. Ya. Okey, nombor 4 tu maksud dia mati kan? Mati. Nombor 4. Oh iya, tidak bagus. Tidak bagus. So Ya. yang paling bagus nombor 8 lah. Yang saya tahu sikit-sikit lah. 7 terus 8 7 tu bagus terus. Oh dia panggil Maksud terus. dia- Ya, terus. Maksudnya 8. dia tak ada sambung lah. Ah? Dia tak ada sambungan lah maksudnya. Tiada begitu. Oh. Terus macam 8? 7 8 begitu. Terus kaya begitu. Oh 8 tu masuk kaya Oh. Ya. Baru saya tahu. Oh 7 tu masuk terus kaya. Ya, Oh 7 tu masuk terus. ya. Kalau 5? Apa? Nombor 5. Apa sudah tahu? Teringat tu Ustaz? Ingat lah. Okey. Oh saya ada dapat ilmu baru lah dengan awak ni. 788. Okey. Thank you. Okey, so awak boleh faham lah masuk adat tu kan? Boleh? Okey, sekarang ni kita nak masuk peraturan yang berdasar peraturan adat. Peraturan adat. Okey, awak boleh baca tu. Peraturan hidup yang diwarisi daripada nenek moyang dan diperturunkan kepada generasi yang berikutnya dengan jalan ditunjuk, diajar, ditegur dan disapa serta ianya diwarisi dengan cara tidak bertulis. Okey. Adat ni senang cerita benda tu dia tak bertulis, betul? Daripada nenek moyang turun pada nenek kita, turun sampai mak pak kita, dia turun pada kita. Okey, betul? Miping. Contoh tadi macam stick tu lah, stick makanan kan, dia kacak. Betul? Okey. So benda yang diwaris daripada nenek moyang kita diperturunkan kepada generasi-generasi seterusnya. Nanti awak pun akan turunkan kepada generasi awak tentang nombor baik, nombor tak baik. Betul? Pakaian. Itu semua. Okey? Betul. Kemudian yang seterusnya. Okey, cuba baca. Meliputi aspek kepercayaan, cara hidup, ajaran, teguran dan pantang larang serta budaya. Adat sangat berbeza cirinya dengan agama kerana ianya wujud secara tidak bertulis dan tidak diketahui siapa pengasasnya secara individu. So awak dapat tak pengasas siapa yang ni pasal nombor, siapa yang ni pasal stick, siapa yang ni pasal baju-baju tu. Awak tahu siapa pengasas dia? Nenek moyang. Siapa nama dia? Tahu tak? Tidak tahu. Itu dia panggil adat lah. Betul. Dan dia juga merupakan, dia senang cerita gini lah. Adat ni dia datang daripada budaya kita. Okay. Dia datang daripada budaya. So budaya ni datang daripada apa? Kebiasaan tingkah laku yang kita buat. Ya. Okey. Kebiasaan tingkah laku yang kita buat tu datang daripada mana? Perbuatan kita. Itu asal betul adat. Apa Ustaz? Okey, adat ni asal usul dia datang daripada tingkah laku kita. Okey. Daripada tingkah laku, kebiasaan yang kita buat dalam tingkah laku kita. Okey. Daripada kebiasaan tu turun dia jadi budaya. Okey, daripada budaya tu turun jadi adat.
Boleh faham? Boleh. Macam awak pun ada satu benda yang awak suka buat benda tu. Nanti awak kahwin nanti, bila awak dapat anak, awak akan cerita benda yang awak buat yang awak suka tu kepada anak awak. Okey. Anak awak pun buat, dia pun suka. Sebab datang daripada mak dia. Nanti anak awak pula dapat cucu awak lah maksudnya. Kan? Ya. So dia akan cerita juga apa yang awak cerita dekat dia tu, benda yang sama. Cucu awak pun buat nanti. Dia turun. Itu dia panggil adat. Boleh faham? Awak pun boleh buat adat dalam family awak nanti. Dia akan turun keturunan sampai ke bawah. Nah, tapi cucu-cucu awak nanti dia akan tak tahu datang ni daripada siapa. Boleh? Boleh. Itu. Okey. Kemudian ada juga adat yang berbeza, maksudnya bertentangan dengan agama. Okey, saya nak tanya awak, dalam Kristian apa yang bertentangan dengan adat dalam family awak? Boleh adat boleh minum itu minum minuman keras begitu. Dalam adat. Okey, dalam agama Kristian? Dalam agama melarang sepenuhnya. Melarang sepenuhnya. Nampak? Itu perbezaan dia. Jadi adat itu bukanlah satu ketentuan dalam agama. Dia adalah ketentuan dalam kita punya masyarakat ataupun keturunan kita. Itu. Dan juga adat juga ada benda yang dia sama dengan kehendak agama. Contoh, adat kita menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Betul? Betul. Dalam agama kita pun ada cerita benda tu. Ya. Itu. Cuma kerumusan yang kita dapat, ada benda yang sama dengan agama dan ada benda yang tak sama dengan agama dan agama melarang kita buat. So kita nak guna pertimbangan mana? Mapping. Dalam hal ni. Nak guna pertimbangan agama ke nak guna pertimbangan adat? Agama tak bagi, tapi adat bagi benda tu. So kita nak terima yang mana? Guna akal rasional lah. Mana satu mau pilih? Guna akal rasional. Okey. Kalau awak gunakan sebagai agama, so awak akan pilih? Takkan buatlah benda tu kan? Minuman keras. Ya. Kalau awak guna adat, awak akan buat minuman keras tu. Sebab bagi dalam keluarga awak, dalam keturunan awak, masyarakat awak tak ada masalah benda-benda tersebut. Okey? Ya. Okey. Kalau saya dalam agama Islam, adat tu kalau bertentangan, saya tak boleh langsung ikut adat tu. Saya kena ikut agama. Kalau awak dalam agama Kristian macam mana? Adat dulu ke agama dulu? Saya tahu Ustaz, saya langgar saja. Oh, langgar saja. Okey. Okey. Beres. Okey, kalau gitu maksudnya awak ada guna peraturan moral ni lah maksudnya. Awak boleh guna peraturan adat ataupun peraturan peraturan adat dan juga peraturan moral. Cuma saya nak pesan dekat awak, peraturan adat ni awak pergi ke tempat lain daripada awak punya masyarakat, tak semua benda peraturan adat awak boleh guna. Betul? Betul. Contohnya nanti awak duduk di asrama di IKM Johor Bahru dengan kawan-kawan awak yang Muslim semua kan, awak boleh minum arak dekat situ? Tidak boleh. Tidak boleh. So, peraturan adat ni kita boleh guna dalam masyarakat kita je. Di luar daripada tu, kita kena pertimbangkan dia berdasarkan fikiran macam awak kata tadi lah, rasional ataupun autonomi kita ada. Keadilan, rasional, autonomi, keadilan dan juga apa tadi? Altruism. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Berbeza antara kaum dan kadangkala saling bertentangan.
Adat juga bersifat setempat, tidak seperti moral yang lebih universal. Namun terdapat sebahagian adat yang bersifat memelihara kesopanan dan kesusilaan di mana ianya selari dengan matlamat peraturan moral. Okey, so adat ni, okey apa yang awak faham? Sebelum saya cerita, awak cerita dulu kat saya. Di di lain-lain tempat ialah lain-lain adat begitu. Dia tidak sama dengan adat di barat sama di timur sama di mana-mana. Dia tidak sama. Dia berbeza-beza mengikut sesuatu masyarakat itu. Tapi Okey. kalau moral dia satu dunia pakai itu moral punya undang-undang macam tidak boleh mencuri. Semua pun negara melarang mencuri begitu. Okey, moral ni dia berasal daripada mana? Satu peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh ahli-ahli dia lah maksudnya. Okey, dibukukan, Manusia sendiri. ada peraturan, so ada larangan, ada undang-undang, kan? Ada benda yang kita tak boleh buat, ada yang boleh buat di buku kan. Macam kita belajar sekarang ni ya. Betul? Betul. Kalau adat dia tak dibukukan, adat lebih bersifat setempat ataupun tradisional, moral lebih bersifat universal sebab dia meliputi semua masyarakat dalam dunia. Adat dia tak meliputi semua masyarakat, dia berikut kaum-kaum ataupun satu-satu tempat tu. Contoh, macam saya bagi gambar pakaian Melayu ni. Awak tengok kan? Pakaian Melayu. Awak pergi pula di Eropah, ada tak orang pakai pakaian Melayu macam ni, orang Eropah? Tak ada. Tiada. Orang pakai blazer, pakai tie, pakai seluar. Itu perbezaan dia. Nampak? Itu dia panggil adat. Cuma moral ni dia lebih saintifik, dia lebih universal, dan dia dibukukan dan ada pengkaji-pengkaji dia. Maksudnya dia mempunyai lebih ada autoriti lah maksudnya berbanding dengan adat. Adat lebih bersifat setempat dan juga tradisional. Kita guna ni siapa dia? Adat daripada moyang kita. Mak kita kata, kau kena ikut ni moyang kita punya. Kau kena ikut, nanti moyang kita marah. Betul? Okay. Dan terdapat sebahagian daripada adat bersifat memelihara kesopanan, kesusilaan, selari dengan matlamat peraturan moral. Macam saya kata tadi lah, tak semua adat bertentangan dengan agama. Dan juga yang ni pun tak semua adat bertentangan dengan peraturan moral. So ada adat, peraturan adat yang kita boleh gunakan untuk tindakan kita, tindakan yang bermoral. Betul? Okey. Betul. Miping, faham tak? Ya. Faham Ya. Boleh faham Ada Boleh. soalan nak tanya saya tentang ni? Tiada. Tiada? Oh, dahsyat awak ni. Tiada. Okey, ciri-ciri adat. Ada berapa Dicipta ciri oleh adat? manusia Dicipta? 5. Okey, apa? Dicipta oleh manusia, tiada pengasas, cara hidup yang mementingkan ketenangan emosi, disampaikan secara lisan, diwarisi dari generasi ke generasi. Okey, ini ciri-ciri adat. Maksudnya asal-usul timbulnya adat. Yang pertama dicipta oleh manusia. Manusia sendiri yang buat adat ni. Kalau agama turun daripada Tuhan kita, betul? Betul. Kalau moral, manusia yang pakar ataupun manusia yang ada autoriti yang benda tu. Tapi kalau adat adalah daripada manusia berdasarkan kebiasaan dia, kehidupan dia, dalam kebiasaan dalam kehidupan dia. Okey. Kemudian tiada pengasas, dia tak ada pengasas. Kalau moral banyak teori-teori yang berkaitan dengan moral. Ada teori banyaklah, Aristotle, ada Plato, ada banyaklah kan. Itu. Kemudian
Cara hidup yang mementingkan ketenangan emosi. Kenapa adanya adat? Sebab berdasarkan emosi orang pada ketika itu. Kadang-kadang dia sedih, orang meninggal. Siapa dia sedih? Tanda dia sedih, dia pakai pakaian hitam, nak menunjukkan kesedihan dia. Kan? Dia menangis, dia buat majlis, meraihkan. Itu. Betul? Disampaikan secara lisan. Betul. Dia tak bertulis, dia secara lisan, maksudnya mulut ke mulut. Diwarisi dari generasi ke generasi sampai awak sekarang lah. Kan? Makan joystick tu kena bagi berdiri, tak boleh bagi berdiri. Kalau bagi berdiri tu tanda kita meraihkan orang mati. Kan? Pakaian Ya. merah ni hanya untuk hari-hari kegembiraan, macam hari raya. Tak boleh pakai waktu kematian. Tu. Nombor pun tak boleh pakai nombor 4 sebab tunjuk kata mati. Kena pakai nombor yang ada maksud memberi kejayaan pada kita. Macam 8 kaya-kaya awak kata tadi kan. Ya. Itu. Itu dia maksudnya generasi ke generasi. So, dua benda yang kita belajar ini, peraturan moral dan juga peraturan adat. Cuma peraturan adat tak semua benda yang tak semua benda yang sama dengan kehendak moral. So, pertimbangan yang paling utama kita kena timbang dekat sini adalah pertimbangan menggunakan peraturan moral. Yang kedua, kita guna pertimbangan adat. Yang seterusnya. Adat ni kita guna selalunya sama ada untuk diri kita sendiri dan juga masyarakat kita, keluarga kita. Kalau luar daripada tu, dalam pekerjaan kita, awak duduk dekat company nanti, awak bekerja ataupun awak buka bisnes oil and gas, kan? Awak boleh guna juga adat tu dan juga ada peraturan-peraturan yang berkaitan oil dengan gas yang ditetapkan oleh ST kan. Macam awak nanti awak ada ST, Suruhanjaya Tenaga, awak kena ada lesen tu. Okey, awak kena ikut apa yang ada dalam Suruhanjaya Tenaga tu. Peraturan-peraturannya ada. Awak tak boleh guna adat awak tu sebagai menentukan peraturan bisnes awak tu yang berkaitan dengan oil and gas. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, sikit lagi Miping. Okey. Awak boleh buat ni. Berdasarkan apa yang kita belajar hari ni. Boleh? Boleh. Okey. Saya suka tugasan awak tu. Yang awak hantar baru ni. Walaupun awak itu apa nama tak sepenuhnya attend dalam kelas saya kan. Maksudnya awak faham lah apa yang saya bagi tu. Walaupun awak tengok lebihnya tengok dengan video. Okey, bila awak boleh hantar ni? 17 boleh? Besok? Kau awak nak lebih lagi? Masa? Lebih lagi sikit Ustaz. Nak bila? Saya ikut masa awak. Awak nak bila? Hari Jumaat boleh Ustaz. Jumaat. Hari Besok 18 kan? Hari ni 18 kan? Besok 19, 20. Okey, saya ikut masa awak. Hari Jumaat lah. Okey. Sebelum pukul 12 malam. Okey, boleh. Boleh Okay. Boleh. So, yang pertama awak kena buat latihan ni, uraikan peranan moral dalam menjamin pekerjaan yang berkualiti. Awak kerja nanti sebagai pekerja, macam mana awak guna peranan moral ni dalam pekerjaan awak berdasarkan peraturan-peraturan moral. Okey. Kemudian terangkan peranan adat bagi memberi keselesaan dalam pekerjaan. Peraturan adat bagi menjamin keselesaan dalam kerja awak. Boleh? Tak payah panjang-panjang, Miping. Boleh. Awak buat satu A4 je untuk dua latihan ni. Boleh? Tak payah panjang-panjang. Macam awak buat baru ni dah cantik dah tu. Saya nak tengok awak faham tak faham je. Okey. Boleh Boleh. Okey, ada berapa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas? Tiada. Tiada Okey, saya nak awak buat rumusan sikit apa yang kita belajar hari ni. Daripada mula kita belajar sampai sekarang ni, apa yang awak rumuskan, apa yang awak faham? Berkaitan dua benda tu, peraturan moral dan juga peraturan adat. Peraturan moral ni, dia ialah peraturan moral dipersetujui oleh sekumpulan manusia yang oleh
sekumpulan manusia yang profesional seperti falsafah yang macam Aristotle begitu. Diorang sudah setuju dengan ini peraturan moral dan dia sudah diyakini dan dibukukan oleh orang ramai yang ini peraturan moral boleh dipakai dalam di mana-mana pun kita berada begitu. Okey. Tapi kalau adat ni dia ikut kelompok manusia di mana manusia itu tinggal gitu. Sebab adat ni dia macam rutin seharian masyarakat manusia. Jadi lain masyarakat, lain adat begitu. Jadi kalau Okey. Okey. adat ni dia tidak pun dibukukan, dia dibuat sendiri oleh manusia. Lepas tu dia tidak pun pengasas dia cuma diturun temurun kepada generasi begitu. Dia tidak yang sahih begitu. Okey. Bagus. Awak faham? Okey, dalam peraturan moral ada berapa prinsip? 3 prinsip. Apa dia 3 prinsip tu? Altruis, Okey. autonomi sama Awak ada keadilan. altruism. Altruism. Lagi? Yang nombor 2? Keadilan sama autonomi. Okey, keadilan sama autonomi. Bagus. So awak fahamlah semua benda kan? Ya. Okey, so Miping. So terima kasih awak bagi ruang masa untuk kita buat kelas hari ni. Ya. Okey. So bolaklah untuk dia awak. Okey, awak bekerja lagi Okey. pukul 2 Pukul 1. Pukul 1. Okey, selamat bekerja. Okey. Okey, Terima kasih Ustaz. nanti awak hantar ni ya, 20 hari bulan nanti. Saya bagi masa. Okey. So minggu depan kelas macam mana? Minggu depan kelas saya saya cuti. Pukul 2 boleh? Boleh. Hari berapa Okey. Ustaz? Kalau awak kata awak nak buat hari lain, kata awak nak buat pagi macam ni kan. Hari tu awak tak nak buat petang, awak nak buat pagi. Awak WhatsApp saya bagi tahu awal. Boleh Ustaz. Okey. Saya tengok kalau masa tu saya tak ada kelas lain, kita on je kelas. Okey, Yang boleh. penting kelas awak berjalan. Boleh Okey. Boleh. Okey. So, bola untuk awak. Okey, awak mudah-mudahan awak bekerja dengan baik. Okey, so saya nak awak jadi student yang baik untuk saya lah. Saya nak awak dapat A Ya. dalam subjek ni. Okey? Okey. Okey, so saya akan takat ni dulu. Selamat pagi. So kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okey, bye. Okey Ustaz. Thank you. Bye. Okey, thank you. Okey.